Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ayat ahkam kali ini kita akan lihat pada tajuk Muhadarah Al-Khamisah wal-Ishrun. Muhadarah yang ke-25 di bawah tajuk Ri'ayatul Islam Al-Amwal Al-Yatim. Islam merai oleh Islam akan harta anak yatim. Ini berkaitan dengan surah An-Nisa ayat yang ke-5 sehingga ke ayat ke-10 iaitu bermula pada firman Allah Ta'ala wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Kemudian kita masuk terus kepada makna ijmali bagi ayat tersebut. Kata pengarah rahimahullahu ta'ala, nahallahu subhanahu wa ta'ala al-awliya'a an tamkini sufaha'i min at-tasarruf fil amwal. Allah Ta'ala melarang sekalian para wali, iaitu orang-orang yang menjaga anak yatim. Wali di sini merujuk kepada pengurus bagi harta anak yatim, daripada memberikan kepada orang budak safih, budak-budak yang belum dapat berfikir, belum dapat mengurus harta. Safih ni makna bahasanya orang bodoh lah, orang yang tak mampu mengurus. Menghalang daripada tamkini sufaha, memberi keleluasaan kepada safih untuk mengurus pada harta. Allati ja'alallahu linnasi qiyamah, ya Allah Ta'ala jadikan harta itu menjadikan mereka sebagai qiyamah. Mereka jadi pengurus ataupun pentadbir kepada budak-budak kecil tadi. Taqumu biha hayatuhum, yang mana dengan harta itu dengannya lah akan tegaknya, akan berlangsungnya kehidupan dan ma'ayishuhum, serta penghidupan mereka lah, kehidupan dan juga penghidupan mereka. Wa amara bil infaqi alaihim, dan Allah Ta'ala menyuruh supaya mereka menginfakkan ke atas anak yatim. Bisyatta anwa'il infak, dengan sekalian dengan pelbagai jenis infak. Minal kiswati, daripada pakaian, wal it'am, memberi makan, wasail hajat, dan sekalian hajat-hajat keperluan. Kama amarallahu ta'ala bi ikhtibaril yatama, sebagaimana Allah Ta'ala menyuruh untuk menguji, ikhtibar, untuk menguji anak yatim. Hatta idza ra'au minhum salahan, sehingga mereka melihat pada diri anak yatim itu ada keelokan, ada elok fiddin, elok dalam agama, wa hifzan lil amwal, dan anak yatim itu mampu untuk menjaga harta. Fa'alal awsiya, maka di atas orang yang diwasiatkan menjaga mereka, ayyadfa'u, bahawa hendaklah mereka menyerah balik ilaihim, kepada anak yatim, amwalahum, harta mereka, min ghairi ta'khir, tanpa dilengahkan lagi pemberian tersebut. Wa alaihim alla yubadziruha, dan ke atas penjaga janganlah mereka membazirkan, yubadziruha, membazirkan harta anak yatim mereka itu. Wa yufrituna fi infaqihim, dan mereka melampau pada infak mereka, melampau pada infak, ataupun yufarritu. Kalau yufarritu cuai, di sini yufarritu lah. Sebab tadi kita dah baca dengan yubadziru, tabdzir makna melampau dengan membelanjakan lebih. Maka di sini yufaritu dengan maksud cuai. Kerana benda beza. Afrata masdarnya ifrat, itu memberi maksud membazir. Farrata masdarnya tafrid, itu dengan maksud cuai. Cuai maksudnya belah kurang. Ifrat ni makna bazir dan juga melebihi had. Jadi yufat tadi, kerana saat tadi dah kata yubadziru, membazir dan melampaui pada membelanjakan harta mereka, maka di sini wali juga jangan yufaritu, janganlah cuai, makna jangan sehingga tidak menjaga keperluan mereka. Wa yaquluna nunfiqu ma nashtahi, mereka berkata kami infak sebagaimana kami nak. Tak boleh begitu. Qabla an yakbara al-yatama, sebelum jadi besar anak yatim. Fayantazi'uha min aidina, maka mereka akan menarik balik harta daripada tangan kami. Jadi masa inilah kami nak guna, masa mereka kecil.
kerana bila mereka besar mereka akan ambil balik. Itu salah itu perbuatan yang silap sebagaimana berlaku pada sebahagian dalam masyarakat ini. Mereka hendaklah kena amanah menjaga anak yatim. Faman kana ghaniyan, maka barang siapa yang kaya falyakuffa an malil yatim, hendaklah dia menahan daripada harta anak yatim. Jangan makan harta anak yatim kalau dah kaya. Wa man kana faqiran falyakul biqadril hajah, siapa yang fakir maka hendaklah falyakul, dia boleh makan sekadar hajat. Makna dia penjaga juga fakir. Anak yatim ada harta, maka dia masak, boleh dah dia makan sekali. Dia beri barang keperluan, boleh dah dia makan sekali. Dengan keperluan dan kadar hajat saja. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, apabila kamu serahkan kepada mereka harta mereka, fa ashhidu, hendaklah kamu bersaksi di atas mereka. Li alla yajhadu, supaya janganlah mereka nanti mengingkari tasallumuha, mengingkari penyerahan tersebut. Kafa billahi muhasiban, cukuplah Allah sebagai yang menghisap, waraqidan, dan juga memerhati setiap tingkah laku. Thumma bayyana ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menerangkan bahawa anna lirijali nasiba, bahawa bagi orang lelaki itu ada bahagian min tarikati akribaihim, daripada tarikati, harta peninggalan, tarikah, daripada peninggalan kaum kerabat mereka. Kamalin nisa, sebagaimana perempuan pun ada. Faradhahallah, Allah Ta'ala dah tentukan, fardukan pusaka itu lahum kepada mereka, bisyar'ihi, dengan syariat Allah yang adil, wa kitabihil mubin, dan dalam Al-Quran yang jelas menerangkan. Wa amara bi'ita'i ulil qurba, dan Allah Ta'ala menyuruh supaya memberi harta pusaka itu kepada ulil qurba, ahli kerabat, wal yatama, anak yatim, dan wal masakin, dan juga orang miskin, min ghairil warithin, yang bukan daripada ahli waris, syai'an, sebahagian, min hadhihi tarikah, daripada harta pusaka ini, tatiban, sebagai untuk menggembirakan, li khatirihim, kepada hati mereka, wa ihsanan ilaihim, dan sebagai membuat kebaikan kepada mereka. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin fadfa'u ila, Allah Ta'ala suruh supaya mereka memberi kepada anak yatim, orang miskin, ataupun anak kaum kerabat yang bukan ahli waris. Jika mereka menghadiri sesi pembagian pusaka itu, berilah sedikit kepada mereka supaya dapat menggembirakan hati mereka. Beri pembagian sedikit, bukan atas dasar pusaka ni. Thumma hadhara ta'ala al-awsiya, kemudian Allah Ta'ala memberi peringatan kepada para orang yang memegang wasiat menjaga anak yatim ini, minaz zulmi, daripada jangan berlaku zalim, lil aitam, kepada anak yatim, allazi ja'alahumullahu tahta riayatihim, ya Allah Ta'ala jadikan di bawah penjagaan mereka, wa wisayatihim, dan di bawah wasiat mereka, wa amarahum, dan Allah Ta'ala menyuruh mereka bil ihsani ilaihim, untuk berlaku baik kepada mereka. Fakama yakhshal insanu ala auladihi, sebagaimana bimbang seorang manusia di atas anaknya yang kecil, ad-dhi'af, yang lemah, ba'da mautihi, setelah pada mati, alaihi an yattaqillah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, fi haula'il yatama, pada anak-anak yatim itu. Jadi kalau sebagaimana seorang itu bimbang, anak-anak dia sendiri terabai apabila dia mati, begitulah juga sepatutnya dia kena berhati-hati, dia kena takut kepada Allah pada nak menjaga anak yatim yang di bawah tanggungannya. Fa ka'annahu ta'ala yaqul if'alu bil yatama kama tuhibbuna an yaf'ala bi auladikum min ba'dikum, hendaklah kamu buat kepada anak yatim tu sebagaimana kamu ingin bahawa an yuf'ala, sebagaimana kamu ingin dilakukan kepada anak kamu selepas daripada kamu tiada. Thumma khatamallahu ta'ala al-ayat, kemudian Allah Ta'ala menutup ayat ini bibayani jazaiz zalimin, dengan menerangkan balasan orang yang zalim, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, yang mereka memakan harta anak yatim secara zalim, udwana, dengan melampau. Wa bayyana annahum, dan Allah Ta'ala menerangkan annahu innama ya'kuluna nara, mereka sebenarnya memakan api neraka, tata'ajjaju fi butunihi, yang menggelegak di dalam perut mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa sayadkhuluna as-sa'ir, dan mereka akan masuk api neraka yang membakar. Wa hiya naru jahannam al-musta'iratu, iaitu api neraka yang marak membakar. A'adzanallahu minha, muka Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada api neraka. Okay. Sekarang kita masuk kepada
perbincangan tentang hukum yang terdapat pada ayat ini. Al-ahkam syariah asy-syar'iyyah. Yang pertama, al-hukmul awal. Mal muradu bis sufaha fil ayatil karimah? Apakah yang dimaksudkan dengan sufaha pada ayat tersebut? Ikhtalafa al-mufassiruna fil muradu bis sufaha fil muradi bis sufaha fil ayatil karimah. Para ulama tafsir khilaf. Faqala ba'duhum al-muradu bi as-sibyan. Sebahagian mereka memaksudkan anak kecil. Wal auladis sighar, anak-anak kecil alladzina lam yaktamil rushduhum, yang alhamdulillah, yang belum sempurna ke akal mereka, kewarasan ataupun kebijakan mereka. Wa huwa manqulu aniz Zuhri. Ini pandangan ini diambil daripada Imam Az-Zuhri dan juga Ibnu Zaid. Wa qala ba'duhum, pandangan kedua, sebahagian mereka berkata al-muradu bihi an-nisa'u al-musrifat. Yang dimaksudkan ialah perempuan-perempuan yang membazir, yang boros. Sawa'un kunna azwajan, sama ada mereka itu isteri, au ummahat ataupun ibu, au banat ataupun anak. Wa huwa manqul al-Mujahid. Ini dinukilkan pandangan ini daripada Mujahid wa Dhahhak dan juga Imam Al-Dhahhak. Wa qila al-muradu bihi an-nisa'u was-sibyan. Ada pandangan yang mengatakan yang dimaksudkan ialah perempuan dan anak kecil. Wa huwa qaulul Hasan, iaitu qaul Hasan Basri, wa Qatadah, dan pandangan Imam Qatadah, wa Bani Abbas dan Ibnu Abbas. Jadi masuk belakalah kanak-kanak ke perempuan dikira sufaha. Wa qala al-akharun, kata sebahagian yang lain, al-muradu bis sufaha kullu man lam yakun lahu aqlun yafi bihifdzil mal. Ialah setiap orang lam yakun lahu aqlun, yang tidak mempunyai akal yang cukup, yang sempurna untuk menjaga harta, yang tak boleh nak jaga harta. Ni lagi umum. Yadkhulu fihi an-nisa wasibyan wal aitam, anak kecil, wa kullu man kana mausufan bihadhi sifat, dan orang yang bersifat dengan sifat ini. Orang yang membawa lelaki pun dah. Wa hadzal qaul asahhu, inilah pandangan yang paling asah. Wa huwa ikhtiyarut Tabari, inilah pilihan Imam Tabari. Lianna al-lafza amun, kerana lafaz itu umum. Wa takhsisu bi ghairi dalilin la yajuz, dan kita nak takhsiskan, nak tentukan makna tertentu tanpa ada dalil yang mengkhususkannya, tak harus. Maka kekallah lafaz itu memberi makna umum, meliputi setiap orang yang bersifat dengan sifat tersebut. Okey, habis. Jadi ini dinukilkan pandangan Imam Tabari. Selesai masalah pertama. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua. Hal yuhjaru ala safi, adakah dihajar? Hajar ni makna ditahan pengurusan harta di atas orang yang safih, orang yang bodoh tadi, orang yang sufaha tadi. Istadallal fuqaha'u, dan telah membuat dalil oleh para fuqaha bihadhil ayah al-karimah, dengan ayat ini, ala wujubil hajri, atas wajibnya dihajar, ditahan, alal safih, di atas safih. Lianna Allah Ta'ala nahana, kerana Allah Ta'ala larang kita an taslimi sufaha, daripada menyerahkan orang safih amwalahum, akan harta mereka, hatta nak nisa minhum ar-rushda, sehingga kita dapat mendapat, nak nisa ni wajadna, kita mendapati daripada mereka rushda, kebijaksanaan pada menguruskan harta. Wa yablughu asinal ihtilam, dan mereka dah mencapai usia balik, baru kita bagi. Wal hajru ala anwa, dan hajar itu hajrun ada banyak jenis. Fataratan yakunu hajru lis-sighar, kadang-kadang berlaku hajar itu, penahanan itu kerana sebab orang itu kecil, budak kecil. Fa inna sighara qasirun nazar, kerana budak kecil itu pendek pandangannya. Maslubul ibarah, tak mampu dia nak mengungkapkan, nak mengatakan. Maslub makna ditarik, tidak maslub makna salaba. Daripada maslub, dia tidak mampu untuk mengungkapkan. Budak-budak kadang dia nak cakap, dia tak tahu nak beritahu dengan bahasa. Wa taratan yakunul hajru lil majnun, kadang-kadang berlaku sekatan itu bagi orang lil junun, kerana sebab gila. Fa innal majnun faqidul ahliyah, kerana orang yang gila itu tak ada keahlian fil uqud, untuk melakukan akad. Li adamil aqli, kerana tidak punya akal. Wa taratan yakunul hajar lis safahi, kerana kadang-kadang ada berlaku hajar kerana sebab safah, sebab tak boleh mengurus harta. Kalladhi yubadzirul mal, seumpama orang yang membazir harta. Au
yusi'u tasarrufa, ataupun dia buruk pengurusan fi malihi, pada harta mereka, linaqsi aklihi, kerana akal dia kurang pendek, wadinihi, dan agama dia pun tidak teguh. Jadi dia kadang belanja ikut suka saja, beli barang-barang yang tidak memberi manfaat. Wataratan yakunul hajaru lil iflas, kadang-kadang berlaku hajar itu, penahanan itu, kerana sebab muflis. Kalladhi yuhitu ad-duyunu bihi, sebagaimana orang yang dikelilingi oleh hutang. Yuhitu ad-duyun bihi makna dikelilingi oleh hutang. Wa yadhiqu maluhu, dan sempit hartanya tak ada, an wafaihi, untuk menunaikan hutang. Orang yang kita panggil muflis lah, tak mampu membayar hutang ni. Fa idza sa'ala al-ghurama'u al-hakima al-hajra alaih, apabila meminta oleh pemiutang. Ghurama ni orang yang dia berhutang. Pemiutang minta daripada hakim untuk dikenakan sekatan ke atasnya. Hujira alaih, maka orang tadi pun ditahan, dikenakan sekatan, di isytihar muflis dan seumpamanya. Fakullu haula yuhjar alaihim, setiap daripada mereka tadi yang disebut tadi, jenis-jenis hajar itu ditahan ke atas mereka. Li asbabil lati dzakarnah, kerana sebab-sebab yang telah kami sebut. Wa qad ittafaqal fuqaha'u, telah bersepakat para fuqaha ala anna saghira, bahawa budak kecil la yudfa'u ilaihi maluhu, tidak diserahkan kepadanya hartanya, hatta yablugha sinnal ihtilam, sehingga sampai usia balik. Wa yu'nasu minhu ar-rushdu, dan didapati daripadanya ar-rushdu, kebijaksanaan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wabtalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum, hendaklah kamu uji anak yatim sehingga mereka sampai usia balik, maka dan jika kamu dapati daripada mereka ada kebijaksanaan, maka serahlah kepada mereka harta mereka. Faqad syaratatil ayatu syartain, ayat itu meletakkan dua syarat. Pertama, al-awwal al-bulu, balik. Yang kedua, ar-rushdu, bijaksana. Wa huwa husnu tasarruf, iaitu elok pengurusan fil mali, pada harta. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, la budda an yandamma, tak dapat tidak, mestilah disertakan as-salahu fid din, sifat ketiga, iaitu orang yang elok pada agama. Ma'a husni salah fil mal, dengan elok pada pengurusan harta. Makna dia orang yang dan dari segi agamanya orang yang elok, baik. Contohnya orang yang semayang, dia tak beli dengan duitnya beli benda haram. Itu maksudnya. Kalau ada dia pandai mengurus, tapi dia guna duit untuk judi, itu orang panggil tak elok dalam agama. Dia beli untuk arak, tak boleh lah tu, walaupun dia pandai mengurus harta. Jadi Imam Syafi'i ia mensyaratkan bahawa ayyam dhamma as-salahu, hendaklah disertakan elok dan baik pada agama. Fal fasiku, maka orang fasik, yuhjar alaih, dihajar, disekat di atasnya, inda Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i, khilafan li Abi Hanifah, menyalahi bagi Abu Hanifah. Abu Hanifah kata tak ditahan, dia dah mampu urus harta, ikut dia lah. Dia buat benda haram, dosa pada dia. Jadi pandangan Imam Syafi'i di sini, dia mensyaratkan ada salah fid din. Okey. Apa berlaku khilaf? Sebab apa? Sababul khilafi yarji'u ila makna, sebab khilaf itu kembali kepada makna ar-rushdu. Wa qala Ibnu Jarir, telah menukilkan Ibnu Jarir aqwala salaf, pandangan ulama salaf fi tafsiri ar-rushdi, pada mentafsirkan makna rushd. Ka qauli Mujahid, kata Mujahid, huwa al-aqlu, ar-rushdu makna akal. Wa qauli Qatadah, huwa salahu fil aqli wad din, iaitu elok pada akal dan agama. Wa qauli Ibn Abbas, wa huwa salahu fil amwal, iaitu baik urusan pada harta. Thumma qala wa aula hadhihi al-aqwal indi, dan yang sebaik-baik pandangan di sisi aku, di sisi Imam Tabari, pada makna rushd al-aqlu wa islahul mal, akal dan juga elok harta. Li ijma'i jami'i ala annahu, kerana semua telah sepakat, semua ulama sepakat, ijma' ala annahu idza kana kadzalika, kalau seseorang itu sedemikian, dia ada akal dan dia elok dan boleh urus harta, lam yakun mimman yastahiq al-hajru alaih, dia bukan daripada orang yang berhak untuk hajar, untuk ditahan, yastahiqul hajra alaih, daripada orang yang berhak untuk akan penahanan, akan tahanan, fi malihi, pada hartanya. Wahuza
ma fi yadihi anhu, dan ditahan apa yang dalam tangannya. Dia tidaklah, orang yang dah ada sifat tu tak boleh ditahan lah apa yang ada dalam tangannya. Wa in kana fajiran fi dinihi, walaupun dia orang yang jahat pada agamanya. Jadi seakan Imam Tabari cenderung kepada pandangan mazhab Abu Hanifah lah. Okey. Jadi ini pandangan pengarang kita Al-Mahrum Syekh Ali Sabuni. Dia kata laisa kullu fasikin yuhjar alaih, bukan setiap orang fasik itu perlu ditahan di atasnya. Lianna fil hajri, kerana pada hajar itu ihdaran li karamatil insaniyah, itu mensia-siakan bagi kehormatan kemanusiaan. Jadi seakan dia menyokong pandangan mazhab Hanafi di sini. Jadi saya tak mau panjanglah sini, kita masuk pada hukum yang ketiga. Al-hukmu tsalitsu, hal yuhjar 'alal kabir, adakah ditahan juga di atas orang dewasa? Dhahaba jumhurul ulama ila anna al-kabira yuhjar 'alaih, orang dewasa pun ditahan. Kama yuhjar 'alas saghir, sebagaimana ditahan di atas harta bagi anak kecil. Idza kana safihan, kalau orang dewasa itu safih. Wa dhahaba Abu Hanifah ila anna man balagha 25 sanatan, orang yang sampai 25 tahun dah, sullima ilaihi maluhu, diserahkan kepadanya hartanya, sawa'un kana rasyidan, sama ada orang itu rasyid ataupun ghairu rasyid, ataupun tidak rasyid, dia tidak pandai mengurus. Itu pandangan Abu Hanifah. Okey. Berkata Al-Allamah Al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, waqtalafu fil hajri 'alal kabir, mereka para ulama khilaf pada hajar sekatan ke atas orang dewasa. Faqala Malikun wa jumhur fuqaha, Imam Malik dan jumhur fuqaha berkata yuhjar alaih, kena tahanlah kalau orang dewasa pun tidak rasyid. Wa qala Abu Hanifah la yuhjar ala man balagha aqilan, tidak boleh ditahan di atas orang yang telah balik dalam keadaan berakal, illa an yakuna mufsidan limalihi, kecuali orang itu membinasakan, memusnahkan hartanya. Fa idza kana kadzalik, kalau dia bersifat demikian, dia memusnahkan, merosakkan hartanya, muni'a, maka ketika itu baru ditahan min taslimi al-mal, daripada diserahkan harta kepadanya, hatta yablugh 25, sehingga sampai umur 25 tahun. Fa idza balaghaha, apabila sampai 25 tahun, sulima ilaihi bikulli hal, maka juga diserahkan harta kepadanya apa-apa hal pun. Sawa'un kana mufsidan, sama ada orang itu memusnahkan harta, au ghairu mufsidin, ataupun dia tidak memusnahkan harta. Li'annahu yasiru jaddan, kerana dia telah jadi jad. Jad ni datuk lah, ya zaman dulu 25 tahun ni orang tu dah boleh jadi datuk. Kita kira kan, kalau dia balik umur berapa? Dia balik umur 12 tahun kan, 12 tahun dia dah menikah, maka anak itu nikah, dapat anak dah, dapat anak 12 tahun dapat anak, 13 tahun dapat anak, ataupun 12 tahun dapat anak. Anak tu umur berapa? Umur katalah besar umur 12 tahun juga. Anak tu umur 12 tahun balik, dia menikah dengan orang lain pula. Jadi umur dia sekarang ni apa? 24 tahun. Maka 25 tahun dia dah boleh ada cucu ya. Itu maksud dia. Boleh faham ya? Jadi dia kata kerana ketika itu orang tadi kalau dah 25 tahun, dia tu boleh jadi datuk dah. Boleh jadi datuk. Wa ana astahi an ahjura, dan aku malu untuk menghajar, menahan, ala man yasluhu an yakuna jaddan, ke atas orang yang boleh layak nak jadi datuk dah. Faham macam mana dapat 25 jadi datuk tu? Aku dulu kata Syekh Sabuni rahimahullah, as-sahih ma dhahaba ilaihi jumhur, pandangan yang sahihnya apa yang berpandangan oleh jumhur. Wa huwa madhhabus sahibain, iaitu pandangan kedua sahibain ni merujuk kepada ialah murid kanan Imam Abu Hanifah, dipanggil sahibain, iaitu Abi Yusuf dan Muhammad. Jadi Imam Syekh Sabuni ni dia ni bermazhab Hanafi lah, bermazhab Hanafi. Sebab itu pandangannya sebahagiannya cenderung kepada mazhab Abu Hanifah. Wala ibrata bi kibarisin, tidak diambil kira dengan jadi di sini dia tidak ambil pandang dalam mazhab Hanafi sendiri, dia ada cara bagaimana nak menghukumkan pandangan muktamad. Maka di sini mazhab Abu Hanifahnya mengatakan tidak boleh hajar. Tapi dia menyalahi dua murid kanan dia, itu Abu Yusuf dan Muhammad. Jadi kadang dalam mazhab Hanafi, satu pandangan itu kalau kuat berdasarkan dalil, ada pandangannya dia ambil pandangan sahiban.
walaupun menyalahi pandangan Imam Abu Hanifah. Okey. Wala ibrata bi kibarisin, dan tidak diambil kira dengan besarnya usia. Farubba rajulin yablughu 50, boleh jadi seorang lelaki umurnya 50 tahun, minal umur wa huwa safihul hil, dia itu safih, perangai dia, yusrifu malahu, dia membazir hartanya, wa yubadziruhu, dan dia membazirkannya, fayajibul hajru alaihi, maka wajib ditahan ke atasnya. Wa dzalika anna sabiyya innama muni'a min malihi, demikian itu kerana budak kecil itu dia ditahan daripada hartanya, li faqdil aqli, kerana ketiadaan akal, al-hadi ila hifdzil mal, yang membawa kepada menjaga harta, wa kaifiyatul intifa'i bihi, dan cara untuk dia tidak tahu cara untuk mengambil manfaat. Fa idza kana hadzal ma'na qa'iman bisyaikhi, kalau makna ini, sifat ini ada pada syekh, kepada orang tua, wasyab, dan juga pemuda, kana fi hukmi sabi, maka orang tua dan pemuda itu macam hukum budak-budak. Fawajaba an yumna'a, maka wajib ditahan, daf'ul mal, ditahan menyerahkan harta kepadanya, malam yu'nas minhu ar-rusydu, jika tidak didapati daripadanya keelokan, li zahiril ayat, kerana zahir ayat itu. Okey. Seterusnya kita masuk kepada masalah yang keempat, ya. Ini dinukilkan pandangan Ibn Abbas. Inna rajula latambutu lihyatuhu wa yashibu, seorang lelaki itu boleh jadi dah tumbuh janggut dan juga beruban. Wa innahu la dha'iful akhdhi li nafsi, tapi dia tu lemah pada dengan dirinya. Dha'iful ata'i fiha, dia tidak mampu memberi pada dirinya. Dia kadang-kadang orang tu tua, beruban, tetapi perangai macam budak-budak. Itu maksud dia. Al-hukmur rabi'u, hukum yang keempat. Hal yubahu lil wasi an ya'kula min malil yatim, adakah diharuskan bagi wasi? Wasi ni orang yang menerima wasiat untuk jaga anak. Boleh dia makan harta anak yatim atau tidak? Dalla qauluhu ta'ala, menunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, wa man kana ghaniyan falyasta'fi, siapa yang kaya maka hendaklah dia tahan diri daripada makan. Wa man kana faqiran, dan siapa yang fakir, falyakul bil ma'ruf, boleh dia makan secara ma'ruf. Ala anna lil wasi, ini menunjukkan bagi wasi itu ayakula min malil yatim, boleh dimakan daripada harta anak yatim, idza kana faqiran, kalau dia fakir, bimiqdaril hajati, dengan kadar hajat, min ghairi israf, tanpa berlaku melampau, tanpa berlaku berlebih-lebihan. Fa idza kana ghaniyan, kalau dia kaya, wajib alaihi an yata'affafa, wajib dia menahan diri, an malil yatim, daripada harta anak yatim. Wa yaqna'a, dan dia qana'ah, dia menerima, dia redha, bima razaqahullah, dengan apa yang Allah Ta'ala beri, minal ghina, daripada kekayaan. Orang kaya dah jaga anak yatim, tak perlu makan lah anak yatim, dia dah ada duit. Wa qad ittafaqal ulama'u, telah sepakat para ulama, ala jawazi akhdhi qadril kifayah, boleh bagi wasi untuk mengambil kadar keperluan, bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf, dengan cara elok, indal hajah, ketika hajat. Waqtalafu hal alaihi dhaman, cuma mereka khilaf, adakah orang tadi, wasi tadi, perlu bayar ganti balik, dhaman ni ganti balik, idza aisara, jika dia jadi senang, satu hari nanti dia senang balik, kena bayar balik atau tidak. Fadhahaba ba'duhum, telah memperandangkan sebahagian mereka, ila annahu la dhamana alaihi, tidak ada ganti, tak perlu ganti. Lianna Allah Ta'ala abahlahul akla, Allah Ta'ala mengharuskan makan, bil ma'ruf, dengan cara elok. Fakana hadha mithlul ujrah, wa kana hadha mithlal ujrah, ini seumpama upah. Wa hadha marwiyun, ini diriwayatkan anil Imam Ahmad rahimahullah, pandangan daripada pandangan Imam Ahmad. Wa dhahaba akharun, berpandangan sebahagian yang lain, ila wujubi dhaman, wajib kena ganti. Wastadallu bima ruya, mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, ala inni unziltu nafsi min malillahi manzilatal wali, ketahuilah bahawa aku ni diletakkan, gini bukan unzil, anzaltu nafsi, aku meletakkan, anzaltu, aku meletakkan diriku pada menjaga harta Allah itu, manzilatal wali, umpama wali. Kata Sayyidina Umar bila jadi khalifah, dia kata inni anzaltu nafsi, aku meletakkan diriku daripada harta Tuhan itu, umpama manzilatal wali, umpama kedudukan wali.
Aku ni menjaga harta Baitul Mal ni, harta Allah Ta'ala, harta masyarakat ni. Aku ni umpama wali min malil yatim, yang menjaga harta anak yatim. In istaghnaitu, kalau aku kaya, ista'faftu, maka aku tahan diri daripada ambil, aku tak ambil lah harta. Wa in iftaqartu, kalau aku fakir, akaltu bil ma'ruf, aku akan ambil makan dengan cara yang baik, dengan elok. Fa idza aisartu, kalau aku jadi senang, qadaitu, aku akan tunaikan balik hutang tersebut, bayaran tersebut. Dia faham sini ni? Bila Sayyidina Umar kata fa idza aisartu qadaitu, apabila aku senang nanti aku akan ganti balik, aku akan tunai balik. Wa qala al-Hanafiyatu fi ma rawahu al-Jassas, dan berkata ulama mazhab Hanafi pada apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Jassas daripada mereka, annahu la ya'khudhu ala sabilil qardi, bahawa seseorang wali itu dia tidak mengambil atas jalan hutang, wala ala sabil ibtida', bukan atas jalan ibtida', makna ambil secara mula-mula, ambil tanpa ada apa-apa sebab, sawa'un kana ghaniyan aw fakiran, sama ada kaya ataupun fakir. Wahtaju bi umumil ayah, mereka berhujah dengan ayat Al-Quran, wa atul yatama amwalahum innal ladzina ya'kuluna amwala, hendaklah wa atul yatama amwalahum, hendaklah kamu beri harta anak yatim itu harta mereka, dan sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim ni, dalil-dalil yang melarang untuk makan harta anak yatim ni. Okey, jadi macam mana? Qala al-Jassas, kata Jassas, fa hadhihi muhkamah, ini ayat muhkamah, hasiratun, yang menahankan, yang menetapkan, memutuskan, lima lil yatim, harta anak yatim, ala wasiyihi, di atas wasinya, penjaganya. Wa qawluhu wa man kana fakiran, dan firman Allah Ta'ala, wa man kana fakiran falyakul bima'ruf, siapa yang fakir boleh makan dengan ma'ruf. Ayat itu mutasyabih, ayat mutasyabihun, ayat mutasyabih. Tadi ayat muhkamat yang menerangkan secara putus tentang larangan makan harta anak yatim. Adapun wa man kana fakiran, itu ayat mutasyabihun. Muhtamilun ataupun muhtamalun, yang diihtimal dengan makna. Fawajaba radduhu, maka wajib dipulangkan pemahamannya ila tilkal muhkamat, kepada ayat muhkamat itu. Jadi apa maksudnya di sini? Jadi di sini di sisi ulama Hanafi berpandangan, ulama Jassas pun mazhab Hanafi, dia katakan bahawa ayat-ayat yang menceritakan pengharaman makan harta anak yatim ni banyak ni banyak. Jadi ayat ini jelas maksudnya. Maka ayat ni kalau dalam kategori usul fiqh dipanggil ayat muhkam. Ada pun ayat yang mengharuskan makan harta anak yatim ni satu ayat, dan ayat maknanya pun mutasyabih. Ayat yang ada andaian yang lebih pada satu. Bila begitu kaedahnya, mutasyabihat mesti difaham dengan dikembalikan kepada makna muhkamat. Kerana itulah dia tidak memberi faham boleh makan di sisi mereka. Waruya an Ibn Abbas annahu qala man kana faqiran, diriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa ayat man kana faqiran itu dinasahkan, dinasahkan dengan ayat innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ila akhirih. At-tarjih, apa tarjihnya? Wa qad rajjaha at-Tabari al-qaul al-awwal, Imam Tabari mentarjihkan pandangan pertama, wa huwa jawazul akhdhi ala wajhi istiqra', boleh nak ambil atas jalan istiqra', atas jalan berhutang. Haitsu qala wa aulal aqwal, seelok-elok pandangan fi dzalika bisawab, ialah qaulu man qala falyakul bil ma'ruf, yang mengatakan makna falyakul bil ma'ruf tu al-murad aklu malil yatim, boleh makan harta anak yatim inda darurati wal hajah, ketika darurat, perlu dan berhajat. Wa ala wajhi istiqra', atas jalan berhutang, minhu amma ala ghairi dzalikal wajhi, ataupun adapun selain daripada cara wajah itu, fa ghairu jaizin lahu, maka tidak harus kepadanya akluhu, tak harus makan. Aqulu, kata Syekh Sabuni, wala alla hadzal qaul, boleh jadi pandangan ini arjah, boleh jadi pandangan ini arjahu li annahu jama'a, kerana dia menghimpunkan bainan nusus, antara nas-nas ayat Al-Quran. Okey, jadi selesai kita tajuk itu pada kali ini. Sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.